An attendee in listen-only mode. Kembali mengukur, bukan kembali mengukur, maksudnya kembali kepada retracement. USD kan, kalau kita lihat dalam bersifat retracement sekarang, okay, ada retrace sekejap. Ini mungkin disebabkan adalah profit taking dan juga windows dressing activity yang berlaku. Kalau kita lihat di pasaran saham pun berlaku retracement, maksudnya pullback berlaku di pasaran saham. Tu kita jelaslah nampak. Okey. Dan untuk komoditi dolar juga pada hari ini kita nampak berlaku kejatuhan. Kanada jatuh, AUD jatuh, New Zealand jatuh, merupakan currency yang paling lemah untuk hari ini. Diikuti dengan euro sekali, dan GBP masih mengunggul carta pada ketika ini, diikuti dengan USD, CHF dan juga JPY. Okey. Nak cakap sentimen bertukar, tak, rasanya lebih kepada profit taking. Sebab dah jauh sangat dah. Benda dah jauh jatuh, dah jauh naik. So, mungkin berlaku profit taking setakat sekarang ni. Okay. Kalau kita lihat Euro USD turun sebanyak negatif 0.38% untuk hari ini. Dan GBP USD ada kenaikan disebabkan GBP merupakan currency yang paling kukuh. Melakukan kenaikan 0.17%. Untuk USD JPY pun melakukan kenaikan 0.26%. Sekarang untuk harga USD JPY di paras 105.2. Okey, average dekat 105 lah. Sekarang dia bermain dekat support 105. Dia sideways kat situ. Untuk harga minyak sekarang ni agak menarik. Ada sedikit kejatuhan daripada paras tertinggi, gagal untuk break another high untuk minyak. Dan USD CAD naik, komoditi dolar lemah, USD CHF dah jatuh teruk, banyak jatuh dan melakukan kenaikan. Kalau ikutkan daripada parity level, selalu USD CHF dia main dekat parity satu. Okey, sekarang kita nampak turun lebih kurang 900 pip daripada paras parity. Okey, AUD USD pun kita nampak lemah juga pada hari ini disebabkan kekuatan USD dan juga kelemahan AUD. Okey, gold menarik untuk kita lihat. Dia naik daripada paras terendah 1958. Oh, macam Tarikh Merdeka pula. Merdeka 57. Ini 1958 dan paras tertinggi ada 1987. Itu level yang paling tinggi lah untuk seluruh. Untuk setakat ni itu adalah level tertinggi untuk harga emas. Paling tinggi lah 1987. Okey, dan kita nak lihat adakah level 2000 berjaya dipecahkan ataupun tidak. Okey, dan next adalah NZD USD. NZD USD sekarang ni berada di paras negatif 0.59, kejatuhan daripada komoditi dolar dan juga kekuatan daripada USD. Jatuh merah menyala tu, New Zealand dollar. Dan next adalah Euro GBP. Euro merupakan currency yang agak lemah juga pada hari ini dan GBP juga merupakan currency yang paling kukuh. So, pergerakan Euro GBP adalah lebih ke bawah 0.53% untuk hari ini. Okey, untuk Euro GBP, dia terkenal juga dengan pair orang have orang kata sebab nilai pitch value dia agak mahal berbanding dengan Euro USD. Okey, kalau Euro USD, kalau kita letak satu lot bersamaan lebih kurang $10 per pip. Kalau untuk Euro GBP, dia lebih kurang, kalau kita letak satu lot, $13. $13 lebih. Okey, untuk satu pip. Dan favorite pair, GBP JPY, melakukan kenaikan 0.43% untuk hari ini. Okey, sekarang GBP JPY berada di paras tertinggi untuk beberapa bulan. Okey, berapa bulan je? Nanti kejap lagi kita tengok. Alright, dan cerita semalam adalah cerita FOMC di pagi hari. Mana lah? Dah hilang lah. Semalam kan? Ni pagi tadi. Ni pagi tadi punya kekal rate semua sekali
close to zero dia punya interest rate sekarang close to zero. Okey, dan sekarang yang nak dilihat adalah yang ini. Ini adalah data yang paling nak dilihat untuk semasa advance GDP untuk kadar pertumbuhan yang mengalami kejatuhan terendah. Kalau dia berjaya break low daripada negatif 34.5% ni, itu adalah paling rendah seluruh alam semesta orang kata. Tak pernah dia rendah sampai situ. Itu merupakan paling rendah. Tengok negatif 34 paling rendah, tak pernah. Okey. Daripada itu tak pernah. Ni kalau contohnya jatuh betul-betul sampai bawa lebih rendah daripada tu, memang kita akan nampak US punya ekonomi betul-betul terjejas teruk disebabkan pandemik. Okey, apa lagi tu untuk GDP tu adalah fokus data, tier 1 punya data untuk kita lihat. Itu adalah data makro di US untuk kita lihat Dan next adalah kepada kita punya trade idea. Ada lagi tak? Cuba korang tengok dekat ni. GDP Kanada esok. So yang lain tak ada apa-apa kecuali ada lagi tak? GDP kebanyakan GDP yang keluar. Okey, jom kita lihat kepada trade idea kita. Rasanya minggu ni memang tak ada sebutir pun yang kena. Tak ada sebutir yang sangkut. Semua berjalan. Semua dah berjalan dah. Dah tak steam dah. Ni dah ke atas. Kita tunggu di bawah baru kita masuk buy. Tapi tak ada Euro JPY. Euro JPY pun duduk kat tengah-tengah dunia. Macam triangle pula alih-alih nampak. Okey. Ni untuk Euro JPY. Dan yang kita nak lihat adalah kalau Euro JPY tak ada. Tu tadi Euro JPY, GBP USD. Tak ada juga. Kita sangkakan dia turun pada hari Isnin. Tak. Dia makin menaik. So tak ada pattern yang kita boleh masuk. Yang ini GBP JPY. GBP JPY pun sama. Kita tengok macam dia melakukan correction tapi sebenarnya dia melakukan continue trend dia. Ingat continue sampai ke bawah. Ini triangle turun bawah. Rupanya tak. Lepas dia retrace, dia terus melakukan kenaikan. Okey, ini mungkin kita ambil diagonal wave 1. Ni dah cerita masuk elite wave sikit Ni lebih kurang diagonal dan price melakukan retrace terus continue wave 3. Ni wave 3 ni 1, 2 dan melakukan wave 3 naik. Okey. So GBP JPY pun tak ada. Alright. Dan ni apa? GBP CAD kita tunggu kat bawah, dia pun terus melakukan kenaikan juga. Chef JPY ada tak? Hari Selasa tu terlepas webinar Chef JPY. Oh, itu dekat tu, nanti kita buka MT4. Okey, ni GBP CAD pun tak ada. Yang ini apa ni? Euro CAD kita target macam inilah, tapi pattern dah duduk kat atas So memang tak ada trade. Memang rasanya minggu ni bercuti kot. CAD Chef CAD Chef kita tunggu macam gini punya pattern. Lepas rupanya dia naik sikit, dia terus turun, sambung continue trend. Continue jatuh. Okey, untuk USD Chef pun dia continue turun. Tapi mungkin ada kenaikan sedikit. Ini. Tapi sekarang ni kita tak nampak apa-apa pattern untuk USD Chef dan pada minggu ni nampak macam tak ada peluang langsung. Okey. Ni pun kalau ada melakukan kenaikan, kita nak naik macam ni. Sekejap. Ni 3 wave naik baru kita suka. Alright. Tunggu dia naik macam itu barulah menarik. Tapi setakat ni semua sekali dah berjalan. Okey. Semua sekali dah berjalan. Kita akan start hidup baru. Hidup baru pada minggu depan. Awal Ogos. So setup baru. Ni tak ada, rasa macam tak ada langsung untuk entry. Untuk manual trade ni kita tak ada langsung untuk bulan ni. Untuk minggu ni. Okey. Dan kita tengok satu lagi trade idea Chef JPY berdasarkan daripada pivot dan juga apa nama dia?
pivot dan juga divergent. Right, price sampai ke atas. Okay, ini TP dia, ini stop loss. Dan price turun. Betul ke? Ngam-ngam price betul-betul kalau kita gunakan set and forget, dia betul-betul turun sampai kena kita punya TP dan price tu bounce balik ke atas. Okay, bounce balik apa disebabkan kita dah nampak ada setup kat sini dah. Ni ada divergent. Ni ada divergent. Okay, dan di sini pun ada divergent. Bukan, ni ada divergent lah. Maksudnya yang ni ke bawah, yang ni ke atas. So, dekat situ tu yang kita nampak dia melakukan kenaikan. Okay, untuk CFDPY. So, sebelum hari Selasa hari tu, kita nampak ada setup sell. So, kita tengok jalan-jalan pada hari Khamis hari ni, dia ada setup buy pula. Tapi dekat buy kat mana? Dekat MS1. Kita suka dekat support. So, kalau dia turun bawah sikit sini, menarik lah. Tapi dia tak turun bawah sikit. Dia sampai situ je, dia dah sambung melakukan kenaikan. Okey, Fazli boleh? Ken? Ramzam? Boleh Okey. Price dekat 114. Apa ni? Cerita apa ni? Oh, Chef JPY. Ada ke Chef JPY? Fazli, price dekat Chef JPY kita check dulu apa lah. Dekat mana? Dekat investing ke dekat sini? Dekat sini Chef JPY. Ui, janganlah tu. Oh. Ada indikator pelik-pelik ni. Okay. Chef JPY. Okey, Chef JPY kalau nak tengok ni Fazli. Ni cantik ni. Tengok perfect Cochomel dia punya tu. Alright. Ni Chef JPY. Tengok cantik dia punya price melakukan kenaikan sampai ke resistance. Lepas tu dia melakukan ke penurunan. Kita tahu dia turun jauh mana. Minimum target kita adalah next support. Kalau kita buy, next resistance. Okey, S1 ni adalah minimum kita punya take profit kita. Okey, boleh? Review EA. Ni apa ni? Sekejap kita buang bawah ni. Ini pair apa ya? Euro JPY $17. Jaya $17. Okey, untuk minggu ni je dah close. Yang ni pula bagus. EA, manual tak ada langsung. EA tak. EA $17 dah tutup. Dan ni $23 Euro USD dah round ke-4. Round ke-4 ke round ke-3? Dah round ke-3. Yang ni dah round ke-3 Dah $23 dia bagi. Dah $23 Tadi berapa? 16, $23. Yang ni $7 GBP USD. $7 GBP USD. Ni apa? AUD JPY. AUD JPY dia dah bagi $9. Terbersin pula. Webinar EA ni bulan 8 kalau orang bulan 7 boleh jalan ke? Tak. Tapi boleh. Ni Fazli, dia boleh jalan macam ni. Fazli, jangan off komputer dulu. Sebab selagi kita tak off, dia macam ni EA tu saya ada letak coding dia. Sekali kita tarik dia akan baca sebagai script. Okey, untuk bulan tu dibaca sebagai script. Maksud baca sebagai script macam mana? Dia baca sekali imbas je. Sekali je. Bulan 7 ke bulan 8 macam tu dibaca. Okey, kalau dia kata bulan 7. Okey, sekarang bulan 7 boleh jalan. Kalau masuk bulan 8 jangan restart PC, jangan reload balik EA tu. Sebab EA bulan 7 tak boleh reload. Kalau reload EA bulan 7 tu, dia akan baca sebagai script, dia cakap ini invalid. Terus sebab dah bulan 8 kan contoh. Tapi kalau teruskan memang tak off, memang boleh jalan je lah.
Webinar EA bulan okey. Bukan patah larang macam ni. Dia EA tu dia ada baca skrip tau. Dekat atas tu skrip. Yang bulan ni saya letakkan as skrip. Okey, maksudnya dia baca sekali je. Kalau yang ini, yang bahagian teknikal ni, dia baca berkali-kali. Dia pusing-pusing. Selagi tak jumpa setup, dia akan baca, dia run. Jumpa setup baru dia masuk entry. Okey, untuk bulan 8 ke bulan 7 ke tu, tu dia baca sekali imbas je. So kalau contohnya kita tak tutup kita punya coding ni, boleh jalan bulan 7 punya. Kalau dah tutup, ambil yang bulan 8 punya. Mi boleh tunjukkan cara backtest. Okey, jap. Jari kita tunjukkan apa tadi? Ni AUD JPY dia dah bagi $9. GJ $16. Rasanya tak, GJ tak ada $16 bukan $16 ni tak curi lagi. Maksudnya tak masukkan ke tempat simpan lagi. Okey. Ni $3 baru floating positif. Tapi boring 2 position je. So dia dah berjalan, dah follow arah. Nak close lagi $3. Tak apa, nanti hari esok dia close je. Kalau nak senang, pangkah je kat sini. Okey. Ni JJ dah $16 ni yang minggu lepas punya tak masukkan dalam tu lagi, dalam satu vault. Maksudnya dalam satu MT4 lain. Nanti masukkan minggu ni. Masukkan. Sekarang dia tengah running $3 lah floating. So macam minggu ni mantap pula dia punya tu. Dia punya bagi. Okey, $20, $17. Okey, tadi cerita pasal nak run. Tekan Ctrl R nak buat backtest macam ni, tekan Ctrl R. Nanti keluar benda lah ni. So, ambil kita punya EA tu, contoh webinar Ogust. Okey, tekan apa kita nak trade. Euro USD. USD kat Euro USD mana? Ni. Euro USD daripada 1 bulan. Tarik lah. Laju sikit. Kan. Sistem webinar EA maksudnya macam mana? Review prestasi. Prestasi dia setakat ni tak perlu. Tekan ni kat situ nanti dia keluar. Macam ni dia keluar. So benda ni tengah buat backtest lah. Maksudnya dia tengah jalan. Macam mana asingkan banyak akaun seperti tertunjuk tu tadi saya belum try EA. Okey. Macam mana tunjuk? Sekejap Okey. Ni contoh. Contohnya macam ni lah. Macam mana yang nak buat backtest yang bukan EA? Buat backtest bukan EA pun boleh. Kena ambil strategic tester. Okey. Pergi download dekat Google. Pergi kat Google. Type strategy tester tu MT4. Okey. Strategy tester MT4 dia akan bagi kita untuk buy dan sell. Dia akan tunjukkan kepada kita buy dan sell. Okey. Dia akan tunjuk ada bagi contoh kita nak buy kat support, tu kita boleh pakai. Ni download ni. Strategic tester dekat MT4. Ni strategic tester tu ada satu EA juga. Nanti dia akan bagilah. Dia tunjuk gambar. Ni macam tu strategy tester. Ini untuk kita tekan buy sell waktu tengah run ni. Waktu tengah yang ni kan. Kita tekan sell dengan buy. Okey, ni tengah test ni. Ni dia tengah buat back test. Keluar bunyi. Tu bunyi tu maksudnya dah habis. Chart tak perlu tukar, tak perlu. Excel webinar. Yang ni. Excel webinar ni EA punya. Ni masukkanlah untuk minggu ni apa yang tadi kita ambil week 5. Week 5 Julai. Okey, ambil lah apa pair yang tadi. Kita ada Euro JPY, kita ada Euro USD, kita ada GBP USD. Ada apa lagi
AUD JPY. Ada satu lagi. AUD JPY. Satu lagi apa lah? EJ. EU. EU. EJ. GJ. GJ satu lagi. So korang tu lah letak lah. GJ. Tambah satu lagi GJ. Kat bawah sini ke. So tambah, lepas tu korang tengok. Ni risk setiap sebiji pair $100. Okay. Setiap sebiji pair $100. Dah makan space. Tak tahu yang kali ni bijak lah. Yang ni bijak. Okay, kita tengok berapa space dia pakai. Open data folder. Tak tahu lah macam mana boleh bijak pula. Selalunya macam tak berapa bijak. Ni baru 2. Ni. Yang ni dengaran. Yang ni yang dia run ni. 63 kilobyte. 9 ni. So tak dirasa. Yang sebelum ni. EA saya yang sebelum ni memang apa. Bukan setakat makan space. Gila babe. Sehari 200 meg. Yang ini dah. Ni dah bijak dah. Tak tahu macam mana boleh bijak. Selalu tak berapa bijak. Okay. Tak besar. Kecil-kecil semua. So boleh accept lah. Sebulan sekali ke 2 bulan sekali ke nak delete pun tak ada masalah. Tadi lah baru 2-3 kilobyte. Okay lah 9 kilobyte, 64 kilobyte. So kecil-kecil. So nanti tinggal delete je. Sebab kita tak pakai pun data tu. Boleh? Boleh Syukur. Nak buat backtest bukan EA macam tu lah. Kita tengok yang lepas. Makinkan. Lepas tu kita tengok apa reaction dia. Tu. Okay, ada apa-apa soalan setakat ni? Minggu ni nampaknya tak ada langsung setup. Memang sebiji pun tak ada. So, ada apa-apa soalan? Boleh type dulu dan kita akan tu tepat pukul 8.30 kita masuk topik kita. Minggu setup raya. Minggu setup raya. Mana? Rasa macam tak cuti raya lah. Hari Isnin dah ada webinar. Pukul 10 saya ada meeting. Pukul 4 petang ada meeting lagi. Untuk minggu depan saya ada live trade. Live trade pula. Forex. Facebook live. Live trade pula. Facebook live. Hari Rabu. Minggu pertama setiap bulan hari Rabu. Saya pula beraksi. Okay. So, ada apa soalan? Tengok yang mana? Yang tadilah. Kalau nak tengok yang live, ada yang minta Kalau setup yang terkini. Yang terkini ni salah satu. Ni salah satu divergent. Okay, anggaplah dah lepas. So, dari lain Euro GBP. Okay, tak ada. AUD JPY. Okay, menarik juga untuk kita lihat ni. Ni AUD apa ni? Okay, AUD Chef. Alright. Dah ni korang punya raya. Okay, ni satu. Dan yang ini sebelah bawah dia. So, kita nampak divergent yang obvious gila kan. So, kat mana setup dia? Korang boleh marking kat sini. Sekejap Color entry, color ni. Aqua. Okay. Color TP kat resistance. TP jauh. Okay. Stop loss. Bawah sini. Pink. Alright. So kat sini ni stop loss. Saya ada setup CHF JPY dekat price 114.227. Okay, ni untuk korang punya setup tengah webinar. Okay. Scalping dia lebih kurang.
So kat atas ni TP, yang ni tempat entry, yang ni stop loss. Ni berdasarkan daripada divergent. Dan AUD chef, contoh kita memang cari peluang untuk buy, inilah setup dia. Okay? Ni contoh. So apa lagi tadi? Chef je tu lah. Tapi dah jalan sebab ikut Excel expectancy. Chef JPY. Chef JPY kita cari apa? Buy. Chef JPY. Chef JPY. Okay. Chef JPY. Kita ambil dekat sini lah. Ni USD Chef. Kita tukarkan kepada Chef JPY. Okay. Chef JPY kita cek peluang untuk buy. Tak mana? Kita punya support. Sini. Buy 11422. Oh, kat bawah ni. Okey, cantik. Betul-betul tempat U-turn Okey. Macam tu. Resistance kita ada dekat sekitar sini. Oh, Chef JPY memang dalam setup. Okey, besarkan. Dalam kita punya tu Ada dalam trade apa nak buy, apa nak sell. Okey. Okey, cantik. Asal tak nampak Asal tak bagi Asal tak bagi Chef JPY Mana ni box. Okey. So long position dekat area sini. So kita punya target TP atas sini. Stop loss kita boleh letak bawah sini. Okey. Ni Fazli ni untuk Chef JPY. Okey, ni Chef JPY. Kalau kita punya trade idea memang macam ni, memang cantik ni. Tempat entry pun 11422. Oh, memang price kat atas. Okey, tapi sampai ke kawasan resistance ni try monitor balik. Tengok dia berjaya break ke tak. Tapi kita punya take profit adalah atas sini. Tempat yang kita nak uruskan pertama kali adalah di sini. Okey, boleh? Boleh ni Chef JPY asal tak kasih Chef nak cari buy, JPY nak cari sell. Cantik. Okey. Ni dia. Alright. Okay, next adalah GBP Chef. GBP Chef. GBP. GBP tengok GBP plan kita pada minggu ni Didi. Kita punya plan minggu ni adalah GBP kita cari peluang untuk buy. Chef kita cari peluang untuk buy. Okay, so GBP punya tu 32.9. Tinggi sikit lah, maksudnya tak berjaya break lah. Tapi masih lagi all time rendah. Tengok ada pergerakan yang ekstrim tak ada tak ada pergerakan yang ekstrim. Sebab market dah jangkakan benda tu berlaku. Okay, Didi. Ni GBP kita cek peluang untuk buy. Chef pun kita cek peluang untuk buy. Okay. Tapi kalau contohnya kita nak tengok apa GBP Chef buat, tak ada masalah. So, kita ambil satu ni. GBP Chef. Okay. Let's say lah kita mengabaikan faktor-faktor tu. Faktor daripada table tu kita abaikan. Tu tempat resistance kita satu. Ni resistance kita dua. Tiga atas sini. So sini kita tempat support satu. Support dua. Dan kita letak bawah satu. Okay. Tapi banyak kat sini ada lagi. Satu. Ada sini satu. Okay. So sekarang kita cari peluang untuk apa? Sell ke buy? Nak ambil buy ke nak ambil sell?
Nak ambil buy ke nak ambil sell. Ni bebas. Sebab tak ada dalam plan. Kalau ni saya tak nampak. Tak nampak apa dia punya pattern yang keluar. Ada siapa-siapa nampak tak? Ada siapa-siapa nampak pattern? Sell je terus. Kejap Kita tengok correction pattern. Kejap kita cari correction pattern. Nanti kita tarik Fibo. Mana tahu tempat tu cantik. Nampak? 1, 2, 5. Okey. Anggap 1, 2, 3. Alright. So, 1, 2, 3. Okey. Let's say lah memang plan nak cari peluang kat sini. Sell. Dekat area sini Contoh kalau nak cari peluang sell kat situ. TP kita boleh cari kat sini. Okey, nampak hilang tak? Alright. So korang punya stop loss boleh letak atas 1960. 1960. TP 756. 756. Okey. Ni contoh sell. Didi. Contoh kalau nak cari peluang sell juga, anggap ini sebagai satu pattern, satu correction pattern, dan tempat yang kita target adalah bawah sini, tempat dia punya TP, kat tempat entry, yang sini atas ni tempat stop loss. Okey. Itu contoh kalau kita nak cari peluang untuk sell. Alright. Ni contoh dia. So ada berapa soalan lagi? Berapa slide kita? 22. Okey, jom kita masuk slide kita bab pengurusan keuangan ataupun MM. Okey. Pengurusan keuangan iaitu money management. Macam mana kita nak uruskan kita punya duit. Salah kita ada dua ada salah dua. Salah dua. Satu adalah pengurusan trading dan satu lagi adalah pengurusan kepada risiko kita, pengurusan duit kita. Okey. So kita mesti kena master dua-dua ni. Pengurusan trading adalah macam mana kita menguruskan dagangan kita sewaktu sebelum, tengah dan selepas entry. Okey. Dan pengurusan wang ataupun pengurusan kepada risiko kita adalah kita buat sebelum kita masuk market. Sebelum kita masuk market, apakah kita punya keputusan ataupun cara kita uruskan duit tu. Okey, sebagai contoh yang saya gunakan di sini pengurusan duit, maksudnya dalam bab position size. Okey, dalam bab position size, mungkin download dah settle. Yang ni saya gunakan untuk try run di EA kita. Okey. Yang ini adalah satu main account. Main account tak buat trade. Apa profit daripada bawah-bawah ni, saya akan transfer semua sekali di sini. Okey, ini lebih kurang penggunaan macam bullet. Faham? Macam bullet trading. Penggunaan di position size salah satu yang saya gunakan adalah bullet trading di account EA tu. Okey, di account EA tu saya masukkan $100, $100, $100, $100, $100. So apa-apa profit yang dapat di sini saya akan transfer terus ke dalam satu account yang kita panggil sebagai bank account. Okey, ada store, tempat kita simpan duit. Ni saya mulakan daripada 400, maksudnya ada 4 bullet, daripada 4 bullet saja. Okey, dan sekarang dah ada extra 1 bullet dan ada lagi 2 bullet dalam apa ni? Dalam account main. Okey? Tu daripada hasil berapa bulan kita dengan EA kita ni so kita masuk ke satu pair, satu setup, satu MT4. Alright? Satu pair, satu setup, satu MT4. Bang buka berapa account? Ni berapa? Satu tengok di SM kita boleh buka maksimum sampai 8. Okey, 8 account. So,
Macam ni. Satu akaun memang tempat simpan. Ni lagi 1, 2, 3, 4, 5. Lagi 5, dia boleh lagi 7 Lagi 7 adalah akaun trade. Setiap akaun tu dapat no deposit bonus. Tak. Dapat sekali je. Satu nama sekali je dapat. Okay. Boleh? Tu je. Buat macam tu. Ni antara pengurusan. Ini adalah kaedah bulat. Tapi tak aktif SM dah delete. Betul. Kalau akaun tu tak aktif, SM akan delete. Kalau aktif, buka lah. Kalau tak aktif selama 3 bulan, akaun tu akan hilang. Satu kira dah buka satu akaun. Satu nama boleh buka sampai 8 akaun. Buka lah 8. Contohnya kita ada extra sini, masuk sini 100, masuk 100. Ikutlah. Satu akaun berapa risiko yang kita nak ambil. So, hanya transfer berapa risiko. Okay. Susah ke senang buka akaun? Tekan je lah buka akaun tambahan. Senang je. Boleh. Buka akaun tambahan, pilih leverage semua sekali. Dah. Tak payah nak verify benda. Add additional account je. Zul, tak. Pakai VPS ke guna EA? Tak. Saya pakai laptop. Tu kadang-kadang tertutup. Jalan je. Kalau travel lama je, saya akan bawa laptop dan akaun tu tak berjalan. Dia biar je lah floating. Jahanam lah. Okay. So, macam mana kamu boleh buka masa yang banyak? Apa? Pada masa. Okay, ni ajar. Ni dah buka akaun kan? Dah buka akaun kan? Nak buka apa? Akaun SM apa? Tekan ni. Buka akaun. Macam mana boleh ada ajaran untuk buka akaun ni? MT4. Pilih akaun micro. USD. Leverage. Nak. Lepas tu letaklah password. Letak password. Okay. Letak password. So, dah letak password. Tekan ni. Buka akaun real. Macam mana buka akaun MT4 serentak banyak-banyak? Ada juga kursus tu. Jom. Sekejap saya kena tutup ni dulu. Ada juga kursus buka akaun MT4. Okey. Korang nampak apa? Tekan ni. Tekan apa tu? File ni. Tekanlah file ni. Tekan file ni. Lepas tu pergi dekat PC. Lepas tu pergi dekat ni. Apa benda dah ni. Tekan ni. Dekat C. Dekat program file. Korang tulis buat semula. Tulis. Tak ada siaran ulangan. Tekan PC. Dah. Saya dah claim bonus. Tapi bila request call tak dapat call dari SM. Kenapa tu ya? Pergi try tanya dekat website. SM. Dekat website. Ni sebelum diorang balik. Hari ni sebelum diorang balik. Ada kat bawah tu. Tekan dekat support. Live support. Live chat. Tekan. Ni diorang belum balik hidup lagi diorang. Tu boleh jawab kat sini. Tanya kenapa call tak angkat ke apa benda ke. Ajarkan kesan leverage pada trading. Okey kejap. Ni nak ajar ni. Tekan PC. Rasanya semua sama kan. Windows. Okey lepas tu tekan ni. C. Okey dah. Lepas tu program file. Dah. Lepas tu ni. Tekan ni right click. Copy. Okey. Tekan copy. Paste. Continue. Dapatlah 6. Alright. Dapat 6 ni kan. Nak letak kat desktop. Nak kena ajar juga ke letak desktop. Ni right click. Shortcut. Create shortcut. Windows cannot create shortcut here. Tekan yes. Okay. Dia dah create kan shortcut. Kejap saya sharekan satu lagi screen. Macam mana boleh ada tuition benda ni? Okay. Ni. Korang nampak apa? Ni. Ni tadi baru create. Saya dah letak sini. Kan? Yang ni baru create tadi.
right click, pergi properties. Oh, memang jual sebiji-sebiji. Apa ni? Ini dah jual sebiji-sebiji. Semua 6 itu bukan kan? Kalau pakai EA semua 6 itu bukan. Ya ini akaun 1, akaun 2, akaun 3. Kan tadi ada 5, 6 akaun. Kejap. Ni tadi nak tukar apa ni? Change icon. Pergi kat icon. Cari balik yang tadi. Nak kasih lawa lah. Kasih ada logo SM. Open. Okay. Lepas tu apply. Kan dah logo dah tukar. Bagi link YouTube je. SM 7. Dah. Letak sini SM 7. Dah susun. Ni SM yang 1. Ni tempat simpan duit berbanyak. Ni masuk $100, $100, $100, $100, $100. Run. Ni tengok semua sekali tengah run. Nampak dah tak ada rahsia dah. Dah ajar sebiji ni dah tunjuk. Apa lagi nak tunjuk? Dah habis. Nasib baik tak minta password account. Nanti minta password lepas tu tolong tekan kan. Okey. Faham tu nak buka akaun banyak. Lepas tu je lah senang. Nak buka akaun 1, pindah tekan. Dia screen sebelah sana. Tukar balik screen. Mana? Sekejap saya tukar screen tukar. Mi lot gajah 1. Yahudi betul nasihat dia. Okey, faham Alright, tu bab pengurusan. Ni macam tak ikut slide dah. Okey, faham. Itu adalah bab pengurusan ataupun position size. Apakah teknik ataupun strategi yang kita gunakan untuk kawal lot size, untuk kawal risiko. Faham untuk kawal risiko. Apa yang kita gunakan? Dia bukan sekadar kau kena jaga MM. Bukan nasihat tu. Kau kena trade jaga MM. Jangan lot besar sangat. Layer jangan banyak sangat. Faham korang mesti kena tahu berapakah in USD, dalam USD korang punya risiko yang korang sanggup untuk rugi. Okey? Yang itu dia. Nak tahu lot size betul, masuk ke position size calculator dekat Babypip. So, paling senang. Okey, boleh? Ada apa-apa lagi soalan yang nak tanya? Sekejap, ada terlepas tadi. Ajarkan kesan leverage. Zul. Okey, kesan leverage Okeylah, saya bagi try. Okey, ni korang tengok kesan leverage. Ini leverage 888, tapi saya tak pernah buat trade lah kat sini. Tak apa, kita jahanamkan akaun satu lagi. Mana akaun tak ada position? Semua dah ada lah. Takkan pakai duit sini. Okey, tak apalah, ni buat eksperimen korang untuk akaun di sejak, ingat tak Black Swan punya cerita tu? Black Swan. Okey. Black Swan masa tahun 2015, tak silap, 2015 kot. 2015 pasal Swiss jatuh tu kan. Okey, harga untuk chef, semua sekali pair chef adalah sebanyak, mahal sikit. Contoh sekarang untuk satu lot Euro USD. Contoh Euro USD. Untuk korang tekan satu lot Euro USD, korang perlukan margin berapa? Jom kita ajar kat sini. Okey, contract size untuk chef. Untuk contract size Euro USD, contract size dia adalah 1000. Satu lot bersamaan 1000. Okey? Contoh, kalau korang tak gunakan leverage, ini memang jenis apa ni kata trade memang cakap leverage ni Yahudi lah. Tak nak pakai leverage. Okey? Tak nak pakai leverage. So, korang nak entry Euro USD
satu lot, kalau tak pakai leverage 1000 kali dengan 1.1753 berapa ni. So korang kena ada $1,000, $1,175 baru korang boleh entry satu lot di account micro. Faham tak? Dekat sini apa lah? Ada untuk conteng? Notepad ada? Notepad ada. Tulisan dia macam mana nak besarkan? Format. Font. 16. Okey. Enter. Space. Okey. Contoh, korang nak buy Euro USD. Sekarang harga sama dengan 1.17543. Okey. Kalau korang tak gunakan leverage kosong sama dengan 1. Okey, maksudnya 1 nisbah 1. Korang tak pakai leverage lah ni. Pilih masa buka account tu kan, tak nak pakai leverage. Okey, korang kena tekan orang panggil margin requirement. Okey, margin ni nasib baik banyak account. Ni. 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 Margin use, margin requirement, margin yang nak ditekan. 2.5 ni, cost. Faham ni ajar basic gila ni. Ni maksudnya memang paling penting. Margin, cost kita. Cost kita untuk tekan ada 6 biji buy ni, 25 ke 20 berapa ni? Tak tahu, tak nampak berapa ni. 21 21 ni semua sekali ni, total ni adalah RM2.50 dia punya cost. Okey, daripada mana equity kita? Ni $132. Daripada $132, okey, kita pakai RM2.50. Alright? Kita pakai RM2.50. So kita buka ni. So margin requirement, kalau kita nak entry satu lot, dia perlukan modal sebanyak, tadi berapa contract size untuk micro? 1000, betul? So 1175. Okay, korang perlu ada modal 1175 kalau tak gunakan leverage. Okay, tak gunakan leverage. 1175. Ada duit tu, barulah korang boleh tekan buy di mana tadi? Baru boleh buy di Euro USD. Boleh Zul? Ni penting. Okay, sekarang kita pakai leverage 888. Kalau tak silap Kita tengok leverage berapa? 3410. Kita tengok leverage tu berapa? 888. Okey. Sekarang Euro USD kita pakai leverage Euro USD juga. Euro pakai leverage sama dengan 1:888. Okey, bermaksud apa? Margin kita kalau tak kita perlukan 1175 ni, tetapi disebabkan kita pakai leverage 1175 bahagi dengan 888 sama dengan, ada kalkulator tak? Kalkulator. Bijak betul lah komputer ni. 1175 bagi 888. RM1.32. Boleh. Faham tak? Nampak tak? Kalau tak, korang kena pakai capital 1175. Disebabkan korang menggunakan leverage 888, korang punya cost nak beli EU satu lot. Nak beli EU satu lot hanya RM1.32. Nampak tak perbezaan dia tu? Dah main dengan kalkulator ni. Nampak So cost korang
RM1.32 je. Dah boleh beli EU. Tak perlukan 1,175. So, nampak tak jurang perbezaan dia? Nampak jurang perbezaan dia. Itulah dia punya function. Function dia apa? Function dia apa? Korang bolehlah tekan sampai puas. Tekan sampai meninggal akaun tu. Boleh. Tekan sampai meninggal. Nanti bolehlah. Dan leverage besar. Kalau ada 1,3,000 kalau 1,3,000 tak tahulah berapa sen nanti tinggal. Memang lagi gangster. So kalau pakai leverage, potensi nak MC ada tak? Hampir kepada kosong. Faham broker akan kecilkan leverage bila ada event. That's why broker akan kurangkan leverage, maksudnya dia akan tambah kos kepada benda lah tu. Leverage berapa yang bagus? Yang bagus saya akan nasihatkan, kalau korang, Didi, kalau memang ada duit berbilion-bilion, okay, memang duit memang banyak gila, berbilion-bilion, tak payah pakai leverage. Tapi kalau duit tak berapa bilion sangat, pakailah leverage. Saya nasihatkan pakai semaksimum yang boleh. Event-event macam mana? Event yang betul-betul macam ada unexpected, bukan unexpected. Benda yang dijangka lah. Seperti ni. Zul. Bulan 11 ada pilihan raya kan? US kan? Nanti kita akan tengok leverage sama sekali kecil. Pakai duit raya kena guna leverage. Boleh Dapat? Itulah permainan dia. Last tak tengok slide dah. Okey? Ada apa soalan lagi? Mentang-mentang malam raya, kita tak payah tengok slide dah. Kita jawab je soalan. So, kita belajar macam gini je lah. Tapi kalau leverage tinggi, nilai per pip jadi kecil kan? Sama. Astaghfirullahaladzim. Jangan tersalah konsep. Tak ada kaitan dengan pip value ke bagai benda semua. Tak ada. Dia melibatkan kos je. Ingat melibatkan margin. Margin ni adalah kos. Melibatkan kos sahaja. Okey? Melibatkan kos sahaja yang berubah. Yang ni. So, kalau contohnya kita tekan satu lot, 1.32. Alright? 1.32. Ni. So, ini equity kita 30686. Tadi kita punya tu berapa? 1.32. Kita tengok betul ke tak? Ke scam? Okay? Kita tengok betul ke tak? Euro USD kan? Kita tekan, nak buy ke sell lah? Buy lah. Kita tekan buy kat sini. Bila kita tekan buy, tengok ni. Kat margin use. Patutnya RM1.32. Okay? Tekan buy. Nampak? Ni. RM1.32. Dia tolak dekat equity kita tadi. Boleh? Dah profit, kita tutup. Dah tutup. Ini bukan account untuk buat trade. Okey? Ini bukan account buat trade. Ini bukan asal biru close. Ini account bukan buat trade. Ni tunjuk contoh je. Okey, boleh Faham yang tu? Okey, Ramzam, sama-sama. Alright. Boleh. Tu dia RM1.32. Kira dia dah faham Mencanak naik. Tak apa. Ini bukan duit, bukan nak tekan untuk tunjuk tu. Dah ada history. Account history dah ada dah. Tengok. Duit keluar masuk je. Dah tak masalah ada apa ni? Ada history buy. Sebiji tadi. Ni je lah. Duit keluar masuk je. Okay. Duit keluar masuk. Kantoi withdraw RM2,000. Dah. Okay. Boleh.
Ada soalan lagi? Ada apa-apa soalan? Itulah function leverage. Leverage dapat membantu ke tak? Memang akan membantu kita. Kalau kita capital kecil memang membantulah. Kalau tak, memang tak lah. Tapi kalau saya nasihatkan, pakailah semaksimum leverage yang boleh. Melainkan kita ada berbilion. Berbilion tak apa. Macam Didi ada bilion sampai tak habis pakai kan. Tak payah pakai leverage. Okey, ada apa-apa soalan setakat ni? Sebelum kita beraya. Tadi buy $1, berapa pip stop loss tahan tu? Berapa pip? Ni. Korang pakai RM1.32. Tadi duit ada berapa? 300 300 lebih kan? Okey. Ni pakai RM1.32 je. Kos RM1.32 je. So, korang kena 300. 300 lagi negatif barulah dia MC. Okey, syukur. Kita pakai RM1.32 je. Ni je lah lot kos kita pakai. So, apabila kos dan floating kita ni, satu pip tadi berapa? 3,000 pip. Boleh tahan 3,000 pip. Efek pada profit, leverage besar. Leverage besar efek pada profit tak ada. Efek pada profit tak ada. Nilai pip sama je. Pakai leverage ke tak pakai leverage sama je. Okey? Yang berbeza cost. Ni je yang beza. Cost. Korang punya cost. Tu je yang berbeza. Ni untuk entry satu lot. Satu lot perlukan 1,100. Yang ini ada leverage. RM1.32. Satu lot juga entry. Bang, macam mana nak close lot yang banyak dengan sekali close? Klik laju-laju. Okey. Klik lah laju. Tak, korang boleh gunakan yang ni. Ajar lah ni. Script. MT4. Close all trade. Okay. Ambil kat sini. Faham download ni letak dalam script punya folder. File, open data folder, MQL4, script. Ni, masukkan dalam script. Okey, masukkan dalam script ni dan korang buat macam mana? Nak pakai, buka kat sini. Control N. Pergi script, tarik je. Terus tutup semua. Senang. Okey? Tu paling senang lah. Tadi patutnya letak 100 slot. Tengok tu EU dah naik. Amboi. Sempat kau tengok EU ni Berapa pip naik? Kita close kat sini. Oh, 20 pip naik. Patutlah. 100 slot. 100 slot. $10. Berapa lah? $10, 20 pip. Dah $200 Base close all. Macam tu lah close all. Okay. Masukkan dalam script, tarik je. Close semua sekali position. Okay, thank you bang. Mantap. Okay, Didi. Baiklah. Dah boleh raya dah ni. Korang boleh raya Raya. Esok tak payahlah trade. Besok sembelih lembu je. Alright. Tengok Euro USD tadi. Ni berapa? Euro JPY. Euro JPY tengah nak buka US tengah floating $3. Ni dah close Euro USD korang. USD korang. Berapa dolar lagi dapat ni? Kalau tak dapat tengok live dia close. Dapatlah $6. $6 $6 kot dapat. Okay. Dah lah tu EU dah close. Okay, terima kasih lah semua. Okay, Zul, terima kasih. Selamat Hari Raya. Fazli, terima kasih. William, thank you William. Selamat Hari Raya. Maaf zahir batin. Dan kita akan berjumpa lagi pada minggu depan, pada hari Isnin. Okay, pada waktu yang sama. Dan terima kasih dan selamat malam. Didi, selamat Hari Raya. Maaf zahir batin Jumpa lagi pada minggu depan. Bye-bye semua.
Besok jangan trade. 31 hari bulan tu. Akhir bulan. Okay? Bye-bye.